Buletin Didik 20 Oktober bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Kementerian Pendidikan KPM bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan jika berlaku kenaikan kes COVID-19 sepanjang sesi persekolahan dilaksanakan. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin berkata, akses pembelajaran berterusan akan diberikan kepada pelajar yang menghadapi peperiksaan agar persiapan lengkap dan secukupnya diberikan sebelum menduduki peperiksaan. Kita telah merangka beberapa persiapan sebenarnya dan kita sudah cukup bersedia bagi menghadapi apa-apa kemungkinan jika berlakunya kenaikan kes COVID di waktu persekolahan. Kita amat concern dengan izin untuk memastikan anak-anak kita, para pelajar yang khususnya akan menghadapi peperiksaan ini. Dan kita akan pastikan mereka akan mendapat akses pembelajaran secara berterusan dan akan diberikan oleh guru dan akan diberikan secara berterusan arahan-arahan apakah yang patut mereka lakukan demi memastikan proses pembelajaran apatah lagi yang bakal menduduki peperiksaan ini dapat mengikuti setiap subjek ataupun kelas mereka dengan secukupnya sebelum mereka menduduki peperiksaan. Terima kasih. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Dato' A.K. Savadas yang ingin tahu bentuk modul pembelajaran disediakan sebagai alternatif sekiranya berlaku peningkatan kes COVID-19 pada masa depan. Tambahnya, KPM juga menetapkan bahawa hanya guru yang lengkap vaksinasi dibenarkan mengajar dan berinteraksi dengan murid. Guru juga ujarnya perlu taat dan patuhi arahan untuk menerima vaksin. Justru, kerjasama semua pihak diperlukan agar sesi persekolahan berjalan dengan selamat dan teratur. Bagi melindungi pelajar dan warga sekolah, KPM turut menetapkan kaki tangan khidmat sokongan termasuk kerani dan pekerja am melakukan ujian air liur secara berkala sepanjang sesi persekolahan. Setiap pekerja-pekerja, khidmat sokongan ataupun kerani-kerani yang bekerja di sekolah itu harus juga memastikan mereka juga mengambil vaksin. Dan kita minta mereka akan mengambil vaksin secara berkala juga supaya keselamatan anak-anak murid di sekolah itu diutamakan nanti. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Khairil Nizam Kirudin pada sesi soal jawab lisan di Dewan Negara. KPM sebelum ini membenarkan pembukaan sekolah bagi murid tahap 1 di negeri dan daerah mencapai fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN dengan Langkawi, Labuan serta Negeri Sembilan sudah memulakan sesi persekolahan mereka sejak Ahad dan Isnin lalu. Serentak itu, KPM akan membekalkan kit ujian kendiri COVID-19 kepada sekolah berasrama dan sekolah harian di bawah kementerian itu bagi pengoperasian sekolah secara berperingkat mengikut fasa. Pembukaan semula sekolah untuk sesi pembelajaran secara bersemuka sedikit sebanyak pasti menimbulkan kegusaran di kalangan ibu bapa. Pelbagai persediaan perlu dilakukan terutama daripada segi psikologi untuk memastikan anak-anak sentiasa dalam keadaan selamat dalam norma baharu berikutan pandemik COVID-19. Pembukaan sekolah ternyata menjadi berita gembira kepada anak-anak untuk kembali menjalani rutin pembelajaran seperti sebelum ini. Namun agak memeningkan bagi ibu bapa dengan SOP yang ketat, banyak persediaan yang perlu dibuat. Menyediakan pelitup muka, hand sanitizer dan menasihatkan anak-anak untuk patuh SOP sepanjang berada di sekolah adalah sesuatu yang agak merumitkan. Saya berharap, saya merayu agar ibu bapa, guru-guru dan anak-anak kekalkan sanitize tangan, kekalkan penjarakan sosial, kekalkan menjaga SOP dan kerap memakai atau bertukar mask supaya kita masih lagi menjaga, kita jaga kita dan kita masih lagi belum menang. Menurut pakar psikologi kanak-kanak Universiti Segi, Profesor Dr. Mariani Matnur, ibu bapa antara golongan penting yang perlu menunjukkan keyakinan dan kesediaan mental. Tambah Profesor Dr. Mariani lagi, tanggungjawab menjadikan sekolah sebagai gelembung selamat juga terletak dalam tangan ibu bapa dan bukan hanya guru dan pihak pentadbir sekolah. Ibu bapa perlu yakin dengan apa Kementerian Pendidikan Malaysia telah lakukan dengan tersedianya SOP yang sesuai untuk digunapakai oleh guru-guru di sekolah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesihatan anak-anak itu. Kehadiran ke sekolah ini juga seharusnya seiring dengan SOP yang lebih ketat seperti saranan penggiliran kehadiran ke sekolah itu
adalah satu cadangan yang baik supaya kita dapat melaksanakan penjarakan sosial yang lebih efektif di kalangan anak-anak murid dan anak-anak juga dapat belajar dengan lebih efisien lagi lah. Pengoperasian sekolah telah bermula secara berperingkat sejak awal minggu ini. KPM masih melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berikutan mengambil kira sistem penggiliran pelajar yang dilaksanakan ketika ini. Seorang guru di Pahang menerima sumbangan komputer riba selepas kediamannya di Pekan Karak terbabit dengan kebakaran baru-baru ini. Sumbangan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin itu disampaikan oleh Pejabat Pendidikan Daerah PPD Betong. Cikgu Ho Pei Ling ialah guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Karak. Prihatin dengan kejadian yang menimpa Cikgu Ho membuatkan KPM tampil membantu untuk memudahkan guru terbabit membuat persediaan sesi pembelajaran. Pasukan MySejahtera di Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan tiada data pengguna dalam aplikasi berkenaan yang diceroboh. Ia susulan aduan beberapa pengguna mengenai keterlaluan guna sekali OTP yang dihantar ke email masing-masing. Dalam satu kenyataan, pasukan MySejahtera menyatakan pihaknya menerima aduan daripada Helpdesk MySJ dan media sosial mengenai mesej OTP yang diterima untuk mengesahkan nombor telefon pengguna bagi pendaftaran masuk menggunakan kod QR yang digunakan di premis perniagaan. Pasukan MySejahtera telah menjalankan siasatan dan mendapati fungsi pendaftaran kod QR untuk kegunaan di premis perniagaan disalahgunakan oleh skrip hasad yang menghantar OTP kepada nombor telefon secara rawak. API, Application Programming Interface ini sudah disekat dan tindakan membaikinya untuk meningkatkan keselamatan sudah dimulakan. Isu keselamatan aplikasi MySejahtera mula dibangkitkan semalam selepas segelintir pengguna menerima mesej OTP melalui email masing-masing. Malah, ada pengguna menyedari menerima mesej berkenaan seawal Ahad lalu. Laman sesawang popular lawyat.net turut menerima hantaran bertajuk MySejahtera Not So Sejahtera Full of Exploits yang memaklumkan aplikasi MySejahtera boleh digunakan untuk menghantar mesej OTP ke nombor telefon sesiapa sahaja. Sejumlah 1.039 juta atau 33% daripada populasi remaja telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. Berdasarkan portal COVID Now, 79.1% atau lebih 2.491 juta daripada populasi remaja telah mendapatkan sekurang-kurangnya 1 dos. Sementara itu, seramai 22 juta individu atau 94% daripada populasi dewasa telah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19, manakala 97.2% atau 22.764 juta daripada populasi dewasa telah mendapat sekurang-kurangnya 1 dos. Lembah Kelang mencatatkan jumlah tertinggi pemberian dos kepada golongan dewasa iaitu 114.5%. Paling rendah adalah Sabah 71%, diikuti Kelantan 76.8%. Terdapat pertambahan 134,684 dos diberikan semalam, membabitkan kedua-dua golongan populasi terbabit. Selamat kembali ke tanah air. Anda baru saja pulang ke Malaysia dan anda juga telah menerima vaksinasi anda di luar negara. Anda telah pun membawa dokumen dan bukti vaksinasi anda ke pejabat kesihatan daerah yang terdekat untuk verifikasi. Anda juga telah menyampaikan aduan anda melalui Helpdesk MySejahtera. Tetapi, rekod vaksinasi anda masih belum dikemaskini dan anda masih belum mempunyai sijil vaksinasi digital yang lengkap. Anda perlu pergi ke laman utama aplikasi MySejahtera anda
dan tekan ikon vaksinasi COVID-19 untuk proses verifikasi terlebih dahulu. Di laman vaksinasi anda, tekan vaksin untuk anda untuk langkah seterusnya. Anda akan dipaparkan maklumat anda bagi tujuan pengesahan. Pastikan nombor kad pengenalan atau pasport anda adalah betul dan tepat. Klik sahkan jika kesemuanya adalah betul. Ikuti arahan seterusnya dan jawab kesemua soalan yang diberikan. Setelah selesai, apabila pasukan MySejahtera sudah berjaya memuat naik maklumat vaksinasi di luar negara anda, maklumat tersebut juga akan dikemas kini ke dalam aplikasi dan akaun MySejahtera anda serta sijil vaksinasi digital anda juga akan dapat dipaparkan. Melakar satu lagi kejayaan membanggakan. Primeworks Studio, PWS dan Wow Animation buat jelung kali bekerjasama dengan platform penstriman terbesar dunia, Disney Plus Hotstar, bagi menerbitkan musim ketiga siri animasi popular Ejen Ali. Usaha ini menjadi penanda aras yang sangat membanggakan bagi industri animasi Malaysia. Berikutan Ejen Ali adalah harta intelek animasi Malaysia pertama terpilih bekerjasama dengan produksi Disney Plus Hotstar. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima, Nini Yusof berkata, projek kerjasama dengan Disney Plus Hotstar dianggap pencapaian membanggakan buat industri animasi Malaysia. Ia selari dengan salah satu fokus perniagaan Media Prima, iaitu menyokong perkembangan hasil karya penggiat animasi Malaysia ke pentas global. Dalam Ejen Ali musim ketiga, Ejen Ali dan rakan-rakannya, ejen muda dari Akademi Mata dihimpunkan dalam pertandingan rahsia di Arena Mata. Pertandingan itu disertai beberapa rekrut Akademi Mata yang dilatih agensi perisai antarabangsa. Selain menekankan semangat perpaduan dan prinsip integriti, siri Ejen Ali musim ketiga akan meneroka penceritaan mendalam yang membawa kesinambungan dalam misi layar lebar yang akan datang, iaitu Ejen Ali The Movie 2. Mudah dijaga dan proses pembiakan hanya melalui keratan batang mendorong semakin ramai menanam sayuran bayam Brazil. Misalnya di kebun komuniti Bandar Persin 16 Putrajaya ini, sayuran berkenan turut dihasilkan menjadi produk hiliran yang mampu memberi pendapatan tambahan. Kebun komuniti Bandar Persin 16 ini mula diusahakan penduduk setempat sekitar tahun 2018 bagi memberi kelainan pada produk hiliran utama yang dihasilkan. Kebun komuniti di sekitar Putrajaya, tanaman bayam Brazil antara yang diketengahkan. Kudapan berasaskan bayam Brazil mula mendapat permintaan. Cara penanaman pun yang mudah. Dia sama ada daripada batang atau beranting dia, kita cucuk dan dia akan keluarkan hasil semula. Kita ulang proses yang sama saja. Bila dia naik, kita potong, dia akan keluar semula. Lagi banyak, lagi lebat. Maksudnya benda tu memang sentiasa wujud je untuk bahan mentah tu, untuk dia jadikan bayam Brazil crispy tu memang sentiasa ada kat sini. Perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan kerajaan Mac tahun lalu membuka ruang untuk mereka melakukan inovasi termasuk dari segi pembungkusan dan penjenaman. Kini jualan mencecah lebih RM10,000. Bayam Brazil ni dia cepat tumbuh dan kita kena selalu petik dia. Dan bila kita dah petik dia, apakah yang kami boleh buat adalah untuk tahan lama makanan ni ialah menggorengnya dengan tepung. Rahsia kudapan lebih rangup dan enak dengan menggunakan campuran dua jenis tepung serbaguna yang kemudiannya dicampurkan dengan tepung jagung. Kita ada 11 kebun komuniti di Putrajaya dan setiap satu kebun komuniti ni kita memang Jabatan Pertanian kita galakkan ada sekurang-kurangnya satulah produk hiliran. Kebun komuniti ini selain daripada tempat beriadah, tempat untuk berinteraksi, dia juga bonus bila boleh dapat jana pendapatan yang lebih kepada untuk kita punya penduduk dekat sini. Bangunan pencakar langit sememangnya menjadi tarikan buat pelancong untuk merasai pengalaman berada di puncak.
Namun bagaimana jika bangunan itu diperbuat daripada kaca lutsina? Bagi mereka yang ingin merasai pengalaman itu, ia boleh direalisasikan menerusi lokasi tumpuan terbaru di Menara One Vanderbilt, Manhattan, New York. Dengan ketinggian 427 meter, bangunan ini adalah yang keempat tertinggi di New York. Lift kaca yang terletak di bahagian luar bangunan dikenali sebagai Ascent akan membawa pengunjung naik ke paras setinggi 369 meter untuk menyaksikan pemandangan indah di seluruh bandaraya Big Apple ini. Bagi pengunjung yang inginkan pengalaman lebih mencabar, mereka boleh memilih untuk berada di Levitation, iaitu kotak kaca lutsinar yang tergantung pada paras 342 meter di atas Madison Avenue. This observation deck is by far my most favorite. It's very modern, give the 360-degree view, and especially the views of Empire State. It's just stunning. The way it is created, giving an infinity room coverage is just mind-blowing. I think I haven't seen anything like this in New York City. Jika anda gayat, mungkin ini adalah peluang untuk mencabar diri sendiri bagi mengatasi ketakutan anda. Sukan dimulakan dengan badminton terbuka Denmark. 2 daripada 5 wakil negara melepasi halangan pusingan pertama menyaksikan beregu lelaki Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani serta beregu campuran Tan Kian Meng Lai Peijing mara ke pusingan kedua. Kejayaan Tan Kian Meng dan Lai Peijing menjadi tumpuan kem negara selepas cemerlang menewaskan pilihan ke-8 Hafiz Faizal Gloria Emmanuel Widjaja dari Indonesia. Lebih membanggakan, mereka mencatat kemenangan straight set 21-17 dan 21-14 dalam tempoh 41 minit. Momentum itu berjaya diteruskan beregu lelaki Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani menang ke atas pasangan India Atri Manu di Sumit Reddy. Laluan gandingan muda negara ini lebih mudah, hanya memerlukan 30 minit bagi merakam kemenangan straight set 21-18 dan 21-11. Dalam satu lagi aksi, walaupun tewas, semangat melawan ditampilkan Perli Tan M. Tina dalam acara beregu wanita menentang pemenang pingat emas Olimpik Tokyo Gracia Poli Apriani Rahayu dari Indonesia. Pasangan negara memberi cabaran sengit apabila perlawanan diheret ke set penentuan. Dahului set pertama 21-17, Perli dan Tina nyata sukar mengikut tempo permainan lawan apabila tewas pada baki 2 set berikutnya 13-21 dan 14-21 dalam tempoh permainan selama 73 minit. Dalam 2 lagi aksi membabitkan kem beregu wanita, pasangan negara kecundang kepada lawan masing-masing. Vivian Hu Lim Chiu Sian dan Lee Meng Yen Yap Cheng Wen tewas dalam tempoh kurang 40 minit. Beralih tumpuan kesaingan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, aksi tumpuan terarah kepada pertembungan Atletico Madrid selepas kalah 2-3 kepada Liverpool di laman sendiri. Juara 6 kali Liverpool bermula garang apabila mendahului 2-0 menerusi Mohamed Salah pada minit ke-8 dan Naby Keita 5 minit berselang. Atletico berjaya menyamakan kedudukan dengan Antoine Griezmann meledak 2 gol pada minit ke-20 dan minit ke-34. Yang menyaksikan kedudukan 2 sama kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, malang menimpa Griezmann apabila diarah keluar padang selepas dilayangkan kad merah pada minit ke-52. Kesempatan itu dimanfaatkan Liverpool yang meraih gol kemenangan menerusi sepakan penalti disudahkan Salah pada minit ke-78. Kemenangan ketiga berturut-turut diraih Liverpool dalam kempen Eropah ini pastinya menaikkan semangat The Reds, iaitu menjelang aksi tumpuan Liga Perdana Inggeris hujung minggu berdepan Manchester United pada Ahad ini. Ini pula saingan Liga Juara-Juara Asia. Pemenang 2019 Kelab Arab Saudi Al Hilal mengesahkan kemarahan ke peringkat akhir buat kali ketiga dalam tempoh 5 tahun. Ia selepas menjinakkan kelab setempat Al Nas menerusi kemenangan 2-1 pada aksi separuh akhir. Al Hilal bermula garang dengan gol pertama jaringan Mosa Mariga dicatatkan pada minit ke-17 selepas menyempurnakan umpanan Bafetimbi Gomez.
Pasukan lawan Al Nass kemudian kehilangan pemain ketika permainan menuju rehat berikutan insiden kekasaran. Begitupun kekurangan itu tidak menghalang Al Nass untuk bangkit menyamakan kedudukan pada babak kedua. Ia berpunca satu sepakan penjuru sebelum Edison Talisco menanduk masuk gol. Percaturan diperkemaskan semula Al Hilal dan hasilnya skuad kendalian Leonardo Jardim kembali di depan 2-1 melalui penyudah Salim Al-Dawsari. Tiada perubahan jaringan, Al Nass terpaksa akur, kelebihan dimiliki Al Hilal kekal sehingga whistle penamat. Di peringkat akhir, Al Hilal akan berdepan sama ada Pohang Steelers atau juara bertahan Ulsan Hyundai. Visual pecutan jentera MotoGP oleh Marc Marquez di kawasan pergunungan bersalji mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Tienes grandes cojones. Grandes cojones. I wish you all the best. Thank you very much.